Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, hidayah dan taufik daripada Allah, dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita bersiaran langsung ataupun live di aplikasi TikTok. Yang mana pada petang ini kita akan sambung kembali muzakarah kitab ni, Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab yang ni agak terkenal lah di kalangan para pelajar pondok para seluruh Malaysia lah. Kitab ni agak terkenal sehingga ke selatan Thailand lah, di Fatani. Jadi kitab ni terkenal lah. Jadi kitab ni membahaskan berkaitan dengan sifat Allah, sifat mustahil, sifat yang wajib bagi Allah, mustahil, dan sifat yang harus, sifat Rasul yang wajib, sifat yang mustahil dan yang harus, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikut jalanan ulama tauhid, Abu Mansur Al-Maturidi dan juga seorang lagi Abu Hasan Ash'ari. Baik, jadi kita sambung pada muka surat yang seterusnya lah. Baik, muka surat 18. Muka surat 18. Baik, ingat balik pagi tadi kita dah bahas berkaitan dengan sifat apa lah? Sifat yang keempat pagi tadi, iaitulah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu, bersalahan pada zat. Bersalahan maksudnya tak sama. Tak sama Allah Ta'ala tu dengan baharu, bersalahan pada zat, dengan makna zat Allah tu bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan jauhar firik. Kemudian bersalahan pada sifat, bermaksud sifat Allah tu bukan arad yang menumpang pada jirim. Dan yang ketiga, bersalahan pada af'al, pada perbuatan, dengan maksud perbuatan Allah tu dia menimbulkan daripada tiada kepada ada, dan perbuatan Allah itu tidak berhajat kepada bahan ataupun alat jentera. Yang tu kita dah bahas pagi tadi. InsyaAllah kita sambung pula petang ini muka surat 18, iaitulah huraian sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi belajar ilmu ni, ilmu tauhid ni, hukumnya adalah fardu ain, wajib syarak ke atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib hukum dia. Barang siapa yang tidak mempelajarinya, maka dia berada dalam keadaan sentiasa berdosa kepada Allah, sebab dia tak kenal Allah, dia tak kenal sifat Allah. Sedangkan dia berada di atas bumi Allah, dia makan hasil rezeki daripada Allah Ta'ala, tapi dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal Tuhan. Tapi dia nikmat, dia guna nikmat Allah, macam-macam nikmat Allah, nikmat mata boleh melihat, nikmat telinga boleh mendengar, nikmat apa lagi, kaki boleh berjalan, banyak lagi lah nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kita tak sedar, sedangkan kita tak kenal pun Allah Ta'ala. Tu jadi tak sepatutnya macam tu. Jadi wajib hukumnya mempelajari ilmu ni, ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah, ataupun dipanggil juga ilmu sifat 20, ilmu kalam dan sebagainya. Okey, qala musannif rahimahullahu taala
Huraian sifat yang kelima. Huraian sifat yang kelima daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Huraian sifat yang kelima daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi sebut sifat yang kelima di sini iaitulah pada bilangan sahaja, kerana sifat Allah tu tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Pada hakikatnya tidak boleh sebut yang kelima, yang keenam, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sebab sifat Allah tu dia sama-sama qadim. Sama-sama qadim, tidak ada terdahulu, tidak ada yang kemudian. Jadi sebut yang kelima ini maknanya pada bilangan sahaja, untuk memudahkan kita orang awam ni mengaji. Baik, huraian sifat yang kelima daripada 20 sifat mengikut jalanan Abu Mansur Maturidi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Erti ni maknanya kalih bahasa, terjemahan. Arab dia qiyamuhu ta'ala binafsihi. Erti dia, terjemahan dia, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Ini dengan sendiri lah. Ini berdiri tu dengan maksud ada Allah Ta'ala tu dengan cara dirinya sendiri. Bukan kita faham dengan maksud berdiri macam kita tu. Bila kita sebut berdiri ni maknanya Allah duduk betul berdiri macam tu. Bukan macam tu. Maksud dia ada Allah tu. Ada Allah tu dengan cara dirinya sendiri. Tu maksud qiyamuhu binafsihi ta'ala. Tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wajib pada syarak pula. Ingat bila sebut wajib pada syarak, maknanya tuntutan tuntutan ataupun tekanan daripada Allah Ta'ala, suruh tuntut mengaji. Wajib pada syarak, wajib mengaji. Syarak ni Allah Ta'ala, hukum syarak maknanya hukum, undang-undang. Syarak tu dari Allah Ta'ala, jadi undang-undang Allah Ta'ala. Dia ada wajib, dia ada sunat, harus, makruh, haram. Semua tu dipanggil hukum syarak, ataupun juga dipanggil dengan hukum taklifiyah. Jadi wajib pada syarak dengan maksud ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita buat dia dapat pahala, kalau kita tinggal dia dijanji dengan seksa. Tu wajib syarak. Jadi wajib pada syarak pula atas. Wajib pada syarak pula atas. Kalau wajib atas tu maknanya wajib syarak. Kalau wajib bagi tu maknanya wajib akal. Kita faham pada ayat tu lah. Kalau wajib atas, maksudnya wajib syarak. Kalau wajib bagi, wajib akal, wajib pada akal. Dia beza lah. Wajib pada akal lain, wajib pada syarak lain, wajib aridi lain. Dia sebab tu kita kena mengaji perbezaan di antara wajib syarak, wajib akal, wajib adat, wajib aridi. Dia ada beza lah. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Setiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf ni orang Islam, kemudian dia baligh sampai umur, kemudian dia sampai seruan agama tu sampai padanya, kemudian dia sihat panca indera. Yang tu dipanggil mukallaf. Baik. Mukallaf maknanya orang yang ditekan akan dia oleh undang-undang syarak, hukum taklifiyah. Maknanya dia tu di bawah hukum taklifiyah, hukum yang diberati atas mukallaf. Baik. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf tu, wajib apa tu? Mengetahui. Wajib mengetahui. Jadi nak mengetahui ni atas jalan belajar. Kita tak dapat nak ketahui melainkan kita kena belajar. Sebab ilmu manusia ni ilmu yang bangsa kasbi, ilmu yang bangsa usaha, ikhtiar usaha. Berbeza dengan ilmu Tuhan. Ilmu Allah Ta'ala ni ilmu yang bangsa zati, yang bangsa diri dia dah. Tak payah mengaji. Ilmu makhluk ni ilmu yang bangsa kasbi, ilmu yang
mesti dipelajari, mesti kena usaha atas jalan belajar lah. Kita kena belajar. Sebab tu Nabi kata innamal ilmu bitta'allum, hanya sahaja ilmu itu dengan belajar. Kita nak tahu sesuatu perkara tu kena mengaji ya. Kalau bab dunia pun, contohnya kita nak jadi seorang mekanik, mekanik lah, pemain motor, pemain kereta, dia kena mengaji, kena ambil kursus, kena masuk giat mara mengaji bab-bab pemain motor, pemain kereta. Baru kita reti. Ataupun kita nak jadi wiring, nak, ataupun orang yang buat aircon ni, yang survey aircon, kena mengaji bab tu. Dia tak boleh mintam macam tu, tak boleh. Mengaji bab dunia pun kena nak reti bab dunia pun kena mengaji. Kalau nak reti bab akhirat lagi-lagilah kena mengaji. Kena ada guru. Nabi kata man la syaikha fa syaitanu syaikha. Barang siapa yang tidak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Baik. Jadi wajib ke atas mukallaf itu mengetahui, yakni wajib oleh bahawa belajar. Yang wajib itu belajar. Perbuatan belajar itu yang wajib. Hingga mengetahui. Jadi mengetahui ke tak mengetahui ke, itu adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dalam satu kelas tu, contohnya kita mengaji satu kelas, satu kuliah, bukan semua orang faham. Yang tuan guru kita sampaikan tu bukan semua kita faham. Kawan ni faham, kawan ni tak faham. Jadi yang faham tu dikatakan rezeki, nikmat ilmu, rezeki Allah Ta'ala bagi dia faham. Alhamdulillah. Yang tak faham tu maknanya tak ada rezeki faham lagi, ngaji lagi. Jadi kita ni Allah Ta'ala tanya di akhirat nanti, bukan Allah Ta'ala tanya reti ke tak reti, faham ke tak faham. Tuhan akan tanya kita, hang pergi mengaji ke tak, hang belajar ke tak. Jadi soalannya, pergi mengaji ke tak, tu yang akan disoal. Pergi mengaji ke tak, tu akan disoal oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Bab reti tak reti tu kira lain. Tu rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala bagi dia faham agama. Baik. Jadi wajib mengetahui, yakni wajib belajar. Wajib belajar sehingga mengetahui. Mengetahui saja ke? Tak. Serta mengaku. Serta mengaku putus di dalam hatinya tiap-tiap mukallaf. Mengaku tu maknanya jazam 100%. Dia kena i'tikad di dalam hati dia. Dia kena mengaku di dalam hatinya 100%. Bukan sekadar mengetahui, serta kena mengaku, kena i'tikad di dalam hatinya tiap-tiap mukallaf tu. Mengetahui dan serta mengaku putus di dalam hatinya tu, apa dia tu? Akan tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri Allah tu maksudnya ada Allah Ta'ala, bukan berdiri macam kita. Kita bila sebut berdiri ni maknanya daripada duduk berdiri. Tu kita makhluk. Berdiri Allah Ta'ala bukan macam tu. Berdiri Allah Ta'ala dengan maksud ada Allah Ta'ala tu, ada zat Allah Ta'ala tu dengan sendirinya. Tu maksud dia. Ada Allah tu dengan diri dia sendiri. Bukan berdiri maknanya daripada duduk berdiri, bangun. Itu lain. Itu makhluk. Pada Allah Ta'ala berdiri tu dengan maksud ada zat Allah tu dengan sendiri. Dan tidak berkehendak. Tidak berkehendak kepada yang menjadi. Maknanya ada zat Allah Ta'ala tu, dia tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia tak berkehendak. Dia ada dengan sendiri dia. Kita makhluk berkehendak kepada yang menjadikan kita. Siapa yang menjadikan kita? Allah Ta'ala. Kita berkehendak, tetapi Allah Ta'ala ada dia, tidak berkehendak kepada yang menjadi, dan tidak berkehendak kepada zat. Dan Allah tu, dia tidak berkehendak kepada zat. Sebab apa? Sebab Allah tu bukan sifat. Allah tu pun zat, dia pun tak berkehendak kepada zat. Dia tak berkehendak kepada zat untuk menumpang. Sebab Allah tu bukan sifat. Allah tu zat. Zat yang wajibal wujud, yang wajib ada. Maka dia tak berkehendak kepada zat untuk menumpang.
Itu dimaksudkan dengan berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Yang pertama, Allah Ta'ala tu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia, sebab Allah tu Tuhan. Dia tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dan tidak berkehendak Allah itu kepada zat yang lain, sebab Allah tu bukan sifat. Allah tu zat dah. Dia tak berkehendak kepada zat untuk dia tumpang, sebab dia tu zat bukan sifat. Itulah maksud berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Firman Allah Ta'ala, firman ni bahasa Turki. Kalau bahasa Arab qala. Kalau bahasa Arab qala, bahasa kita panggil berkata. Bahasa Melayu panggil berkata. Bahasa firman ni maknanya Turki. Parsi. Silap lah, maaf. Bahasa Parsi, bukan Turki. Bahasa Parsi. Ni guru saya beritahu lah. Dulu saya pun tak tahu. Firman bahasa Parsi. Firman Allah Ta'ala, yaknilah telah berkatalah Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Erti ni maknanya kalih bahasa, terjemahan, bukan maksud. Kalau maksud ni tujuan ayat itu diturunkan. Sebab tu ramai sekarang ni yang bila sebut ayat Quran dia kata maksudnya. Bukan maksud lah, ertinya. Kalau maksud tu tujuan diturunkan ayat Quran tu, maknanya kita tahu maksud tu kira hebat. Ni ertinya maknanya terjemahan bahasa kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahasa Arab. Terjemahan bahasa kita apa dah? Ertinya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain, melainkan ianya Allah jua Tuhan. Allah sahaja Tuhan, yang lain tu bukan Tuhan. Tu yang orang India duk sembah, Cina duk sembah tu bukan Tuhan ke tu? Yang tu bukan Tuhan. Yang hak duk sembah, Cina duk sembah, India duk sembah, yang tu bukan Tuhan. Yang tu makhluk juga, dia sembah batu. Dia sembah batu, bukan Tuhan. Dia sangka kata tu Tuhan, sangkaan mereka saja, sedangkan dia sembah tu bukan Tuhan. Tu. Jadi Tuhan mana? Tuhan yang hidup. Tuhan tu hidup. Lagi yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Lagi bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu binafsih ni maknanya berdirinya Allah Ta'ala tu dengan sendiri. Dengan maksud Allah tu tidak berkehendak kepada menjadikan dia. Ada Allah Ta'ala tu, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dan Allah Ta'ala tu ada dengan tidak berkehendak kepada zat untuk menumpang, sebab Allah tu bukannya sifat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan makna berdiri. Makna ni kalau kita mengaji ilmu nahwu dipanggil mubtada'. Mubtada' dan ni dalam bahasa Arab waw, dipanggil waw istinaf, waw untuk kita buat mula, buat ayat baru. Jadi makna ni mubtada'. Kenapa sama makna bermula? Khabar dia mana? Khabar dia ialah. Tu kalau kita ngaji nahwu kita reti lah. Dan makna yakni dan bermula makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu. Makna dia macam mana? Makna ni maknanya maksud lah. Maksud sama. Maksud dengan makna ni satu makna. Dan makna yakni dan bermula makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu, khabar dia ialah ada Allah Ta'ala itu, ada zat Allah Ta'ala itu, tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Tu maksud ataupun makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri adalah ada Allah Ta'ala tu tidak berkehendak kepada menjadikan dia. Kerana dia terkaya. Kerana Allah Ta'ala tu terkaya, tak berhajat kepada sesiapa pun untuk menjadikan dia. Dia berdiri dengan sendiri, dia ada dengan sendiri dia. Dia tak berhajat kepada siapa-siapa pun. Sebab Allah Ta'ala tu terkaya. Terkaya maknanya terlepas daripada berhajat kepada siapa-siapa pun. Itu maksud berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Dan tidak berkehendak. Dan ni ataf. Waw, bahasa Arab dia waw.
Dipanggil ataf, sambung cakap. Dan tidak berkehendak kepada sesuatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu. Maksudnya Allah Ta'ala tu tidak berkehendak juga kepada zat yang lain untuk dia tumpang. Itu maksud dia. Sebab dia bukan sifat. Yang menumpang ini adalah sifat. Contohnya apa? Sifat kudrah Allah. Dia menumpang pada zat Allah. Sebab dia sifat mesti kena menumpang. Takrif dia ma qama bi ghairi. Itu sifat. Barang yang berdiri dengan yang lain. Kalau zat ma qama bi nafsi, barang yang berdiri dengan sendiri dah. Itu zat Allah Ta'ala, dia berdiri dengan sendiri. Dia tak kena tumpang kepada zat yang lain sebab dia bukan sifat. Jadi berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ada dua makna, dua maksud. Yang pertama, Allah Ta'ala tu ada, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ada Allah Ta'ala tu tidak berkehendak kepada sesuatu zat yang lain yang hendak ia di zat tersebut. Maknanya yang hendak ia tumpang di zat tersebut. Ada dua makna. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Tu kita terjemah dalam bahasa Melayu dengan makna kata ada Allah Ta'ala tu dengan sendiri-sendiri, atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Cara-cara diri maknanya cara-cara diri dia sendirilah. Ini terjemahan Tuan Guru Abdul Qadir Skam. Yang ini adalah terjemahan daripada almarhum Tuan Guru Abdul Qadir Skam. Ini Tuan Guru yang berasal daripada Fatoni. Ini dia terjemahan macam ni lah. Dia kata ada Allah Ta'ala tu sendiri-sendiri. Tu sendiri-sendiri. Ataupun ada Allah Ta'ala tu cara-cara diri dia, cara-cara diri dia sendiri. Tak berhajat kepada siapa-siapa yang menjadikan dia, tak berhajat kepada zat yang lain untuk dia tumpang, sebab dia bukan sifat. Tu. Dan makna ni mubtada, kena mula ni. Waw ni istinaf. Dan maknanya, dan bermula makna cara-cara diri. Cara-cara diri pada bahasa Melayu itu, khabar dia ialah tidak berkehendak. Yang ni tiada berkehendak kepada orang yang menjadikan dia lah. Allah tu ada, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia tak berkehendak sebab dia terkaya. Dia maha lepas daripada sesuatu. Dia tak berhajat kepada sesuatu. Dan tidak berhajat, itulah yakni tak berhajat kepada zat yang dia nak tumpang tu. Dan tidak berhajat itulah yang dinamakan dia sifat qiyamuhu binafsi. Itulah maksud dia. Qiyamuhu binafsih. Ada Allah Ta'ala tu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia, dan ada Allah Ta'ala tu tidak berhajat kepada zat yang dia nak tumpang. Tu dah yang dinamakan sifat qiyamuhu binafsih. Qala musannif, bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu mulanya duduk kemudian berdiri. Kalau kita faham secara biasa, macam tu kita faham. Cara kita faham macam tu. Bukan dikehendaki, bukan maksud dengan berdiri dengan sendiri itu mula-mulanya duduk lepas tu berdiri. Bukan macam kita. Kita makhluk bolehlah macam tu. Kita makhluk memanglah macam tu, duduk-duduk lepas tu bangun berdiri. Tu makhluk. Allah Ta'ala bukan maksud dia macam tu. Sebab itulah mengaji kena faham ni lah. Silap faham, kita takut kita ni tersilap faham. Takut menyamakan Tuhan dengan makhluk pula dah. Dia kata mula-mula tu Tuhan duduk, lepas tu Tuhan berdiri. Lepas tu serupa dengan makhluk. Ada kaki, ada punggung, duduk-duduk lepas tu berdiri. Sebab tu ilmu tauhid ni kena faham. Jangan silap faham. Jangan silap faham. Takut akidah kita rosak. Berdiri Allah Ta'ala tu dengan maksud dia tak berkehendak kepada menjadikan dia, dan ada Allah Ta'ala tu tak menumpang, tak berhajat kepada zat yang lain untuk dia tumpang. Itu maksud berdiri dengan sendiri. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri di sini dengan maksud mulanya duduk kemudian berdiri. Bukan macam tu. Maka iaitu mulanya duduk kemudian berdiri itu mustahil atas Allah Ta'ala.
Maknanya bohong. Akal tak boleh terima kata maksud berdiri Allah Ta'ala tu macam tu. Macam mana? Mula-mula berduduk, lepas tu berdiri. Bukan itu. Hak tu makhluk. Yang tu makhluk, sifat makhluk. Jangan samakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Okay. Terus qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan dalil dan ni istinaf, buat mula ni, buat ayat baru. Dalil ni mubtada, khabar dia ialah, dan dalil ini, dan bermula dalil atas ada Allah Ta'ala, cara-cara diri dia tu. Dalil dia mana? Mana dalil dia? Dalil ni apa dalil? Yang setengah lah ni, ada sikit-sikit dalil tu. Dalil tu apa dia? Dalil maknanya percaman, bukti. Mana ada dalil percaman atas ada Allah Ta'ala, cara-cara diri dia tu? Mana ada dalil? Khabar dia ialah kita fikir. Yang ini kita fikir dengan akal lah, akal yang Allah Ta'ala bagi. Kita fikir, jikalau ni dengan maksud fardu takdir. Kalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri dengan sendiri itulah. Kalau Allah Ta'ala tu ada dia dengan tidak ada cara-cara, dengan tidak ada cara-cara diri dia tu, bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kalau lah kita sebut, pada hakikat dia tak pun. Kita sebut kalau ni sebab nak buat dalil akal. Kalau ataupun jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia, nescaya jawab pada kata jikalau. Nescaya adalah ia ya Allah tu baru. Kalau Allah tu dia tidak ada dengan cara diri dia sendiri, bahkan dia berkehendak kepada yang menjadikan dia, nescaya dia tu baru. Macam kita baru. Kita ni berkehendak kepada yang menjadikan kita, Allah. Maka iaitu ia baru tu, Allah tu baru tu mustahil. Mustahil ni akal kita hukum kita istihalah. Tidak. Allah Ta'ala tidak baharu. Allah tu tidak baharu. Akal kita tak boleh terima kata Allah tu baharu. Kerana apa? Kerana telah tetap sedianya Allah. Kerana sudah maklum Allah tu sedia. Macam mana baru pula? Kita dah maklum dah kata Tuhan tu sedia. Sedia tu dengan maksud ada Allah tu tidak ada permulaan. Mana boleh Tuhan tu baru? Telah tetap sedianya Allah dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Yang dalil-dalil yang nyata pada bab qidam itu, bab daur dan tasassul. Itu kena tengok bab nu pula, bab qidam. Jadi kita sudah nyata dalil kata Allah Ta'ala tu dia sedia, dia bukan baru. Yang tu pada bab qidam yang lepas. Atau berkehendak kepada sesuatu zat yang hendak ada ia ya Allah di zat itu, atau berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia ya Allah di zat itu. Ini jikalau fardu takdir Allah tu baru, dia naklah kepada zat yang hendak ada ia di zat itu, maka dinamakan dia Allah tadi lah sifat. Sifat lah, sebab yang memerlukan zat ini adalah sifat. Sifat ni dia tak boleh duduk seorang dah. Contoh kita kata pen ni, pen hitam ni sifat, pen tu zat. Maka hitam dia tak boleh duduk asing daripada pen, dia kena tumpang kepada pen. Jadi hitam ni dia kena tumpang kepada zat pen. Dia tak boleh duduk sebelah hitam, pen duduk sebelah, dia duduk sebelah, tak boleh. Jadi kalaulah fardu takdir Tuhan tu berkehendak kepada zat yang hendak ada ia di zat itu, maka dia dinamakan sifat. Kalau lah kita sebut ni sebab nak buat dalil. Pada hakikat tak pun. Yakni Allah itu kena kepada sifat. Yakni jika Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, maka jadilah Allah Ta'ala itu sifat. Kalau dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Kalau Allah tu sifat, maka sifat-sifat Allah Ta'ala taklah bersifat dengan sifat-sifat ma'ani, seperti sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sebab sifat ni dia menumpang pada zat. Jikalau fardu takdir, Tuhan tu
berkehendak kepada zat, maka Tuhan tu sifat. Maka bila Tuhan tu sifat, maka Tuhan taklah bersifat dengan sifat yang lain. Tak, mana boleh sifat tumpang sifat. Sifat ni dia bertumpang pada zat sahaja. Tu. Maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat makni kalau Tuhan tu sifat. Seperti kudrah, iradah yang lagi akan datang disebut. Dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah. Begitu juga sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan sampai habis lah. Kerana kaedah yang telah tetap bahawasanya sifat, ni kaedah lah, kaedah. Sifat tidak boleh menumpang sifat. Tu kaedah dah. Kalau sifat dia tak boleh simpang sifat. Kalau zat boleh sifat tumpang zat. Kalau sifat tak boleh nak tumpang sifat. Sebab ta'rif sifat dah maqama bi ghairi, barang yang menumpang dengan yang lain. Maksudnya sifat tu dia tumpang zat. Sifat dia tak boleh tumpang sifat. Maka kalau begitu, maka jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ma'ani, iaitulah qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, dan ma'nawiyah, qaunuhu ta'ala qadiran, qaunuhu ta'ala muridan, qaunuhu ta'ala aliman, sampai habis lah. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat tersebut, jawab dia nescaya. Nescaya ni dia panggil jawab pada kata jika. Nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Nescaya Allah Ta'ala pun taklah menjadikan makhluk ini. Pasal dia tidak ada kudrah, tidak ada iradah. Sebab Allah Ta'ala tak ada kudrah, tak ada iradah, tak ada ilmu, tak ada hayat, sama, tak ada basar, tak ada kalam, dan juga sifat-sifat maknawiyah yang lain. Sebab Allah Ta'ala sifat, mana boleh ada sifat-sifat menumpang pada sifat. Maka tak ada lah makhluk ini. Dan makhluk ini pun tidak ada. Makhluk ini pun tidak ada lah. Maka batal. Maka karut macam tu. Karut macam tu. Bohong macam tu. Kerana apa kata batal? Karut kerana makhluk ini sudah ada. Makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Sebab kita duk nampak ni makhluk duk ada. Takkan Tuhan tak buat? Kita duk nampak dengan mata kepala makhluk duk ada. Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Kalau begitu Tuhan tetap. Kalau begitu, kalau kata makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita ni, kalau begitu Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, dan ma'nawiyah. Qaunuhu qadiran, qaunuhu muridan, qaunuhu aliman, qaunuhu basiran, qaunuhu mutakalliman, dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Tuhan kita itu zat. Kerana Tuhan kita itu zat, bukannya sifat. Tuhan kita tu zat. Zat yang wajibal wujud, bukan sifat. Tuhan kita tu bukan sifat. Tuhan kita tu zat. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri, ada cara-cara dirinya sendirilah. Tu. Tetaplah macam tu. Itulah pengakuan yang betul. Mana ada pengakuan yang betul? Zat Tuhan tu ada cara-cara dirinya sendiri. Itu pengakuan yang betul. Dengan pengakuan yang betul, yang sama pengakuan tersebut dengan pengakuan Allah Ta'ala. Pengakuan kita tu samalah dengan pengakuan Allah Ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surah Fatir ayat 15. Artinya, wahai manusia, kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah, dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya. Kaya tu dengan maksud terkaya lah. Kaya Allah dengan maksud terkaya, lagi terpuji,
lagi terpuji. Dikehendaki kaya, yakni terkaya itu dikehendaki kaya, yakni terkayalah itu yang lepas. Yang lepas, yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Yang lepas serba-serbi. Yang tidak berkehendak kepada siapa-siapa pun, kepada apa-apa pun. Itu dimaksudkan terkaya Allah. Maka nyatalah daripada ayat itu. Ayat mana? Ya ayuhan nas tadi lah. Ya ayuhan nas wa antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih wallahu a'lam ay alimun. Tu secara kesimpulannya, Allah tu ada dia dengan cara-cara dia sendiri. Dengan maksud Allah Ta'ala tu ada dia dengan tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Sebab Allah tu Tuhan. Dia yang menjadikan yang lain, bukan dia dijadikan. Yang kedua pula, Allah tu ada dia tidak berkehendak kepada zat untuk dia tumpang. Sebab Allah tu bukan sifat, Allah tu zat. Mana boleh zat tumpang zat. Yang tumpang zat adalah sifat sahaja. Baik, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian pada petang ini berkaitan dengan sifat Allah yang kelima pada bilangan tu, iaitulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Mudah-mudahan live ini secara ringkas ini memberi sedikit sebanyaklah ilmu, kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ni dijauhi daripada fahaman-fahaman yang sesat yang banyak timbul sekarang ni. Fahaman-fahaman yang sesat, antaranya fahaman yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah tu sifat dia sama macam makhluk dan sebagainya lah. Jadi kena hati-hatilah, kita sekarang berada di akhir zaman, banyak sangat timbul fahaman-fahaman yang sesat. Kalau tidak, Nabi tak sebutlah dalam hadis, di akhir zaman nanti umatku terpecah kepada 73 puak kan. 73 puak. 72 puak tu masuk neraka. Yang lagi satu tu lah masuk syurga. Yang masuk syurga tu adalah ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad mereka sama macam i'tiqad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi 72 puak tu semua terjun neraka. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada 72 puak tadi tu, ahli neraka. Dan kita minta Allah Ta'ala masukkan kita dalam satu puak yang masuk syurga tu, insya-Allah. Sama-samalah kita mengaji. Mudah-mudahan kita tak ditipu oleh fahaman-fahaman yang sesat yang timbul sekarang ni. Okey, jadi sekadar itu dulu pada petang ni, insya-Allah. Nanti ada masa lapang kita sambung lagi pada huraian sifat yang ke-6, iaitu wahdaniyah, artinya keesaan, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.